Okey, baik. So, cikgu harap kamu semua telah pun bersedia. So, maka kita sambung soalan 17. Baik, soalan 17. Antara berikut, yang manakah kepentingan tumbuhan semula jadi di Malaysia? Maknanya, yang manakah penting manfaat tumbuhan semula jadi di Malaysia? Adakah A, ataupun satu, habitat hidupan liar, pengembangan ekonomi pelancongan, atau kawasan tadahan, atau kawasan kegiatan pertanian pindah? Baik, jawapannya adalah sudah pasti berapa? Okey, sudah pasti habitat hidupan liar betul. Kawasan tadahan pun betul, kawasan tadahan air. Dan juga perkembangan ekonomi pelancongan ataupun pelancongan. So, 1, 2, 3 itu betul. Baik, yang nombor 4 ni salah. Baik, kegiatan pertanian pindah ini adalah kegiatan pertanian yang dilakukan oleh orang-orang asli di mana mereka tanam di satu kawasan itu, kemudian bila dah habis dapat hasilnya, mereka tinggalkan dan mereka pergi buka kawasan pertanian baru di kawasan hutan yang lain. So, kawasan hutan lain itu akan ditebang lagi, kemudian dia orang tanam. Kemudian dia orang pindah lagi, bila dah dapat hasil pindah lagi tempat lain. Jadi itu pertanian pindah. Dan pertanian pindah ini sebenarnya akan membawa banyak kerosakan. Jadi sebab itu jawapannya bukan di nombor 4, tapi jawapannya 1, 2 dan 3. A. Baik. Okey. Baik. Kita teruskan dengan soalan 18. Di kawasan mana terdapat hidupan liar tersebut? Ini kita kata sebagai karibu. Karibu sejenis rusa yang besar. Di manakah ianya berada? Adakah di Korea, ada Sweden? Mungkin. Korea Selatan. Rasanya takut Korea Selatan kan? Tasmania. Tasmania ni sebenarnya di bawah New Zealand. Di bawah New Zealand. Jadi bukan. Dan juga Kanada Utara. So, jawapan yang betul adalah Sweden dan juga Kanada Utara. So, jawapannya adalah B. Binatangnya apa? Ini karibu. Iaitu sejenis rusa yang besar. Ataupun moose, ya. Ada yang karibu, ada yang moose. So, dia punya tanduk tu memang special lah. Tanduk itu adalah bertujuan untuk mempertahankan diri. Baik. Soalan yang seterusnya, soalan 19. Apakah tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan berlorik dalam peta 3? Baik. Kalau kita tengok, mula-mula sekali kita akan tengok jenis hutan yang ada di sini. Baik. So, kalau kita tengok kawasan ini Kanada. Dan juga kawasan ini iaitu di kawasan Denmark, negara-negara Skandinavia dan juga di Rusia, Siberia dan sebagainya. Ya, kawasan sejuk ni. Tapi kawasan lain lagi sejuk ke atas ni. Ini kawasan tundra. Ya, atas lagi kawasan tundra. So, bawah ni masih ada pokok lagi. So, apakah jenis-jenis pokok yang ada di situ? Iaitu pokok yang ada di situ sudah tentulah pokok-pokok yang apa? Iaitu pokok-pokok yang berdaun tirus. Ini cikgu nak bagi tahu ya. Iaitu pokok berdaun tirus. Berdaun tirus ni maknanya pokok-pokok yang macam pokok Christmas tu lah. Pokok Christmas kan dia bentuk dia macam ni kan. Pokok dia macam ni. Kemudian macam ni kan. Jadi dia pokok dia bentuk dia macam ni. Kenapa pokok dia berdaun tirus? Kerana apabila salji turun dekat sini, dia akan turun ke bawah. Dia akan turun ke bawah. So dia tidak akan memberatkan pokok itu. Tanah latosol kan? Lebih kurang lah. Jadi tumbuhan yang ada di situ adalah pokok pine. Pokok fir. Dan juga pokok cedar, iaitu 1, 2 dan 3. Pokok akasia bukan ya. Pokok akasia adalah pokok yang terdapat di negara kita, di Afrika, yang jenis daun besar dan juga dia merimbun. Mustahil pokok-pokok akasia ni ada di negara-negara tersebut. Kerana apa? Kerana negara-negara itu bersalji. Jadi
Pokok tu tak sesuai. Ya, betul. Jadi 19 jawapannya A, 1, 2 dan 3. Baik. Okey, soalan 20. Ni pokok apa ni? Ni pokok apa ni? Yang kita tengok pokok yang banyak. Ya, betul. Okey, iaitu pokok-pokok paya bakau. Ya, pokok-pokok bakau ini akar-akar dia. Okey. So, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan-tumbuhan semula jadi? Okey, dalam rajah 7 ini. Okey. Adakah dia okey. Okey, nombor 2 bersaliran buruk tu betul. Okey, maknanya paya ingat kalau pokok paya, apa itu paya? Paya iaitu kawasan yang airnya bertakung. Jadi dia kurang bergerak. So saliran dia buruk tu satu. Betul. Okey. Dan satu lagi iaitu kat mana? Satu lagi kat mana iaitu dia di muara sungai. Okey, harus diingat untuk jawapan muara sungai, the problem is ini muara sungai berpasir. Kalau berpasir maknanya pantai. So salah. Yang ini bukan berpasir. Kalau kamu tengok tanah ini dia berjenis berlumpur. Dia bukan berpasir, dia berlumpur. Jadi so jawapan nombor 4 tu mustahil. Jawapan yang betul adalah tanah gambut. Ya, tanah gambut dan bersaliran buruk. 2 dan 3. Tanah gambut ni adalah jenis tanah yang boleh menakung air. Jadi kita boleh kata jawapan dia adalah 2 dan 3. Tanah beralun tu apa cikgu? Baik, bagus. Tanah ataupun tanah beralun sebenarnya adalah tanah yang berbukit bukau sedikit macam ni. Berbukit bukau. So tanah dia sedikit berbukit dan biasanya ada di kawasan tepi-tepi lereng bukit di mana banyak ditanam pokok-pokok getah. So ini tanah beralun. Beralun. Kalau kamu pergi Negeri Sembilan, Melaka banyaklah. Naik bukit, bawa kereta kan. Kalau naik kereta, turun bukit. Naik bukit, turun bukit. Naik bukit, turun bukit. Itu tanah yang beralun. Beralun. Ya, betul. Baik. Sorry nak tanya, nombor 16 apa Okey, baik. Soalan nombor 16. 16 adalah, lapisan kanopi. Okey, lapisan kanopi ini sebenarnya soalan nombor 16 adalah iaitu di Q. Q ni lapisan kanopi. Ini R tengah. Okey, ini adalah lantai hutan dan P adalah renjung. Ya. Jadi Q adalah lapisan kanopi. Boleh Sarah? Okey. Itu untuk soalan 16 ya. Boleh Okey. Baik, sama-sama. Baik, kita dah habis soalan yang ke-20. So sekarang kita masuk kepada bahagian B. Okey, bahagian B, soalan-soalan ini berdasarkan peta. Biasanya pelajar-pelajar geografi bila dapat soalan ini mulalah. Aduh, soalan ni pula. Aduh. Okey, baik form 1 ni. Biasanya itulah. Okey, biasanya soalan-soalan form 3 dia akan masukkan form 1, form 2. Itu yang jadi stres juga tu. Betul kan? Dia masuk form 1, ada yang masuk form 2 juga kan? And. Okey. Baik, tak apa. Yang ini senang. Okey, kita tengok risau. Okey. Baik, kita tengok soalan dia. Nyatakan rujukan grade 6 angka. Ambil engkau. Rujukan grade 6 angka. Bagi pertemuan Sungai Manik dan Sungai Batu. Okey. Baik, tak susah pun sepanjang abad. Kita tengok Sungai Manik dengan Sungai Batu. Mana nak ukur ni? Kita tengok. Mana Sungai Manik dengan Sungai Batu? Okey. Ini Sungai Batu. Okey, dan juga ini Sungai Manik. Pertemuannya di mana? Pertemuannya di sini. Maknanya pertemuan tu di sini. Jadi bila bertemu di situ, apa yang kamu kena buat? Okey, bila dapat soalan macam ni untuk mencari RG 6 angka, first kamu akan buat satu garisan dekat betul-betul dekat tempat pertemuan tu. Kamu buat garisan ke bawah. Itu satu. Dan kemudian satu lagi garisan ke tepi.
Macam tu. Okey. Ya. Baik. So bila dah buat macam tu, okey, yang kedua, okey, yang biasa cikgu buat iaitu kita ambil garisan kat sini, kita ambil tengah-tengah. Mana tengah dia? Okey, ni dia tengah dia. So kita buat di tengah. Kenapa kita kena cari tengah dia, cikgu? Sebab tengah-tengah itu melambangkan, mewakili nombor 5. Mewakili 5. Kita tahu kan bahawa kalau nak cari rujukan grade 6 angka, kita kena pecahkan kepada 10 bahagian, betul tak? Kadang-kadang kita silap. 5 tu sengit ke kiri, 5 tu sengit ke kanan. Jadi kita cari 5 tu dulu. Yang tengah-tengah. Supaya kita tidak tersalah ukur. So kemudian kita buat satu lagi iaitu tengah-tengah dia kat mana? Kat sini. Ni tengah-tengah dia. Baik. So sekarang baru kita buat pengiraan. Okey, daripada bawah. Ingat bacaan daripada bawah iaitu garisan timuran. Baik, 53. Kemudian kita tengok sini. Okey, ini mungkin 51 kat sini. Okey, 52 kat sini, 53, 54. Okey, 54 rapat pula. Okey, 54 dan juga 55 rapat lagi. Okey, 54. Okey, dan juga 55. So kita boleh assume yang ini adalah 3. Okey, yang kita pilih tadi adalah 3 yang kita buat garisan mula-mula. Kemudian kita tengok yang di atas ini pula. Okey, 36 ni kan kita boleh buat. Okey, iaitu 1, kemudian 2, 3, okey, 4 dan juga 5. So kita boleh assume juga itu adalah 3. Boleh assume ya. Dia antara 3, 4 ataupun dia atau 3 atau 4 macam tu je. Tapi 4 jauh sangat. 4 jauh sangat daripada 5. So 3 atau 2 macam itulah. Jadi kemudian barulah kita dia kena ukur. Kena buat sempang-sempang tu, setiap sempang-sempang tu. Okey, barulah kamu kira. Kamu ambil yang ini dulu ya. Yang di bawah dulu. Yang ini dulu, kemudian baru yang ini. Bermakna jawapan dia adalah 533. Okey, kemudian 363. So kita boleh letakkan kat sini. Rujukan grade 6 angka bagi pertemuan Sungai Mani dan Sungai Batu ialah 533 kemudian 363. Macam tu. Okey. So itu rujukan grade 6 angka. Lupa macam mana tu. Senang je. Memang senang je sebenarnya. Kalau dah tahu teknik dia, senang je. Senang je. RG tu apa? Rujukan grade. Ya lupa betul. Kena tulis RG 533363. Terima kasih banyak Alisha, letakkan RG. Okay, RG. Baik. Soalan yang B. Berapakah bearing jambatan 1? Ya, bearing jambatan 1 dari Bukit Jambul. Baik. Kita kena tengok balik. Jambatan 1 mana pula jambatan 1? Oh, ada 2 jambatan ya. Okey, baik. Kita padam dulu ni, takut keliru. So sekarang kita tengok. Okey, mana satu jambatan 1? Okey, ni jambatan 1 dan Bukit Jambul mana? Ni Bukit Jambul. So kalau macam tu kita nak buat macam mana? Kita buat garisan daripada Bukit Jambul. Okey, dia tak boleh buat pula. Okey, baik. So kita kena buat secara manual lah. Okey, iaitu kita ambil ni, okey, jambatan 1 terus straight sampai ke Bukit Jambul. So dia kata, okey, dia kata iaitu cari bearing. Bearing tu cara nak buat cikgu. Baik. Bearing tengok perkataan dia, ayat dia. Bearing jambatan 1 dari mana? Dari Bukit Jambul. Maknanya dari Bukit Jambul. Bila dari Bukit Jambul, maknanya dekat Bukit Jambul tu yang kamu kena buat tanda arah. Tanda arah utara selatan seperti ini. So kita buat macam ni. Dan juga kamu buat begitu. Tanda arah itu. Dan kemudian kamu kena cari. Okey, bearing dia macam mana? Okey, bearing surutan dia begini kan.
Okey. So kamu kena cari bearing sultan. Kemudian daripada situ kamu kena buat. Okey, kamu kena gunakan kari pap ni. Okey. Kari pap ini. Ni kari pap. Okey. Baik. So, kamu kena ukur betul-betul. Bila ukur betul-betul, kita tahu bahawa di sebelah kanan ini dia akan berjumlah iaitu 180 darjah. Betul? Yang ini 180 darjah. Baik. Kemudian yang sikit lagi ni dia tak sampai pun 90. Tetapi dia telah melebihi 45. Ya, dia lebih 45. So kalau kita ukur, sekejap cikgu ukur. Okey, ambil kau dekat skrin juga cikgu ukur Okey, baik. Kalau cikgu ukur kat skrin, dia adalah 70. 70. Okey. 38 2239. Kejap. Siapa ni? Hello. Ya, hello. Ya. Ya. Okey. Oh, ada. Ya, ada. Sedang. Oh, okey. Sekejap ya. Saya pas meeting. Okey, sekejap ya. Okey. Lupalah. Okey, patutnya ada link. Okey. Okey, rupanya cikgu tak bagi satu lagi group Oh, okey. Lupa. Okey. Baik, kita kembali. Sorry. Kadang-kadang dia terlepas pandang lah okey, cikgu terlepas pandang sekejap. Okey, baik, kita kembali. Okey, dan kita akan lihat soalan dia iaitu ni tadi. Okey, so kita tengok. Baik. So kalau cikgu dah ukur tadi, bermakna di sini adalah iaitu di sini adalah 70 ya. Di situ adalah 70. So sini 70. 70 darjah. So kita campurkan 180 campur 70 jadi berapa? Iaitu jadi 250 darjah. Jadi jawapan bagi bearing jambatan 1 dari Bukit Jambul ialah 250 darjah. 250 darjah. Okey, dapat tak semua? Dapat tak? Dapat? Okey, baik, bagus. Baik. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya iaitu apakah ciri fizikal yang terdapat yang bertanda X? Ciri fizikal yang bertanda X. So kalau kita tengok pada peta lakar, yang mana X? Ini dia. Ini dia. Apakah ciri-ciri itu? Itu apa tu? Adakah dia apa? Siapa tahu? Memanglah ciri fizikal. Tapi apa tu sebenarnya? Siapa tahu? Siapa tahu? Laut? Bukan. Sekejap. Ada lagi orang call. Ya, halo. Salam. Okey. Nanti 6.30 nanti tunggu bawah aja. Boleh masuk dalam. Cakap aja apa nak ambil barang. Rumah bagilah C3A04. C. Okey. Okey. Baik, Tanjung, pantai berpasir. Okey. Baik. So, pantai berpasir bukan. Bukan. Okey, baik, Pulau Kot. Okey, korang tengok betul-betul sikit. Okey, baik. Baik, Teluk bukanlah. Ini pulau. Korang tengok ini pulau. Kemudian ini pasir-pasir yang menyambung ke pulau tu. Pasir-pasir yang menyambung ke pulau, bukan delta. Inilah dipanggil sebagai
X tu dipanggil sebagai ini dia. Jawapannya X tu ialah beting pasir. Beting pasir. Beting pasir ni bila dia air surut, pasir tu nampak tau. So kamu boleh jalan pergi ke pantai. Tapi bila air dia pasang, air laut pasang, maka beting pasir tu tenggelam. Jadi inilah dia beting pasir. Dia pasir-pasir. Kadang-kadang ada beting pasir yang boleh kamu daripada pantai, kamu boleh jalan kaki sampai ke pulau. Tapi ada juga yang tapi kamu kena cepat-cepat balik sebab nanti bila air pasang, beting pasir tu dah tenggelam dengan air laut, kamu tak boleh nak ni. Ya betul. Buku teks tak pernah sebut ni kan? Ada sebenarnya. Ada sebenarnya. Baik. So, kalau kita lihat ciri fizikal itu adalah apa? Iaitu dipanggil beting pasir. Beting pasir. Okey. Baik. Seterusnya. Kita tengok kepada soalan seterusnya. Iaitu apakah tiga kepentingan? Tiga kepentingan tumbuhan semula jadi. Tiga kepentingan tumbuhan semula jadi yang terdapat di barat daya peta kepada persekitaran kawasan itu. Baik. Tumbuhan semula jadi yang terdapat di barat daya. Baik. Mula-mula kalau kamu tak nak tahu, kamu kena buat barat daya dulu. Cara nak buat barat daya di atas peta adalah dengan cara kamu kena lukis garisan tengah-tengah dia seperti ini. Dan kemudian ini. Dan kemudian kamu buat kita tahu bahawa barat daya di mana? Barat daya di sini. Bermakna kawasan barat daya adalah kat mana? Kawasan Paya ni lah. Kawasan Paya. Ini Paya kan? Paya bakau. Nampak tak? Kalau daripada simbol itu adalah Paya bakau. Baik. So soalan tanya, soalan senang je ni. Iaitu apakah kepentingan Paya bakau kepada persekitaran kawasan tersebut? Maknanya kepada kawasan-kawasan sekitar. Kepentingan kawasan Paya bakau. Kita boleh pertama sekali kita boleh tuliskan iaitu menjadi apa? Menjadi habitat haiwan dan burung. Menjadi habitat haiwan dan burung. Banyak benteng pertahanan. Itu sejarah Ryan. Itu sejarah. Baik. Kawasan salah kelas. Bukan. Yang kedua, iaitu menjadi pemecah ombak. Pemecah ombak untuk ataupun bagi menghalang hakisan pantai. Di situ menjadi pemecah ombak bagi menghalang hakisan pantai. Ya. Baik. Dan seterusnya kalau kita lihat di sini, kawasan barat daya itu, apakah yang kepentingan dia kepada kawasan sekitar, iaitu kawasan Paya bakau ni. Yang ketiga kepentingan dia adalah menjadi ataupun membekalkan kita kata sebagai kayu. Membekalkan kayu untuk kegunaan pembinaan. Membekalkan kayu cerucuk. Baru cerita. Kayu cerucuk untuk kegunaan pembinaan. Ingat kayu bakau tu sebenarnya akan digunakan sebagai cerucuk, di mana kalau nak bina rumah, bina bangunan, dia akan tanam kayu bakau itu di setiap tapak supaya tanah itu menjadi kukuh. Jadi itu dipanggil kayu cerucuk. Cikgu, kalau kegiatan ekonomi macam boleh memperbanyakkan pekerjaan seperti menebang pokok.
Tak. Kalau katakan okey, membantu kegiatan ekonomi iaitu kegiatan membekalkan kayu cucuk tu boleh. Okey, ataupun kamu kata membekalkan, ya betul Ahmad Danish. Ataupun kamu kata okey, membekalkan okey peluang pekerjaan. Okey, peluang pekerjaan dalam industri kayu cucuk. Itu boleh. Ataupun okey, membuka peluang pekerjaan dalam industri pembinaan, itu boleh. Tapi kalau kamu kata membanyakkan pekerjaan seperti menebang pokok, itu taklah kan. Itu terlalu spesifik. Dia kerja bukan menebang pokok saja, keluarkan pokok tu daripada kawasan tu, dan pokok-pokok itu kena dibersihkan dan berbagai lagi lah. Jadi kalau kita lihat, kita ambil kepentingan yang mudah-mudah saja. Pertama, menjadi habitat haiwan. Yang kedua, menjadi pemecah ombak bagi menghalang kisah pantai. Dan yang ketiga, membekalkan kayu cucuk untuk kegunaan pembinaan. Cikgu boleh tak? Cikgu buat yang penunjuk arah utara, selatan, timur, barat semua tu. Saya confuse jap. Okey, baik. Confuse confuse yang ini. Okey, baik. Okey, cikgu padam semula. Okey. So kalau katakan kamu nak buat okey tanda arah tu, okey arah barat daya. Okey, sebenarnya kamu kena buat daripada atas macam ni. Okey, dan kemudian begini. Okey. So bila buat begini, kamu tahu yang atas tu adalah utara kan? Yang atas ni utara, kemudian bawah ni selatan, okey, dan sudut kanan ni timur dan kiri ni barat. Jadi dia kata barat daya. Kita tahu barat daya kat sini. Okey. Kawasan sini adalah barat daya. Yang atas semua laut. Barat laut, timur laut, kan? So barat daya ada apa? Barat daya ada kawasan ini, iaitu kawasan Paya Bakau. Itu cara bagaimana untuk kita locatekan okey barat daya itu di atas peta dengan kita membina okey tanda arah utara, selatan, timur, barat tu. Itu pentingnya. Okey. Boleh faham ke? Boleh faham okey. Okey. Baik. Okey, dah dapat Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya. Okey, masih lagi berdasarkan peta tu ya. Iaitu soalan tu nyatakan dua jenis ya betul. Kau tak ingat lagi Rajidina. Okey, baiklah. Kau tak ingat lagi Okey. Baik, cikgu jelaskan Baik, sebenarnya okey yang confuse jap. Okey. Senang je. Yang ke atas tu semua laut. Iaitu yang ke atas ini, okey kalau kita buat garisan seperti ini, okey, silap pula. Okey, garisan seperti ini ya. Okey, kalau kita lihat yang ini kan. Okey, baik. Yang itu sebenarnya adalah, yang ini ialah barat laut. Yang atas ini adalah barat laut. Okey, yang sebelah sini pula ialah timur laut. Yang sini adalah barat daya. Dan juga yang di sebelah kanan ini adalah tenggara. Itulah dia. So yang atas ni utara. Okey, utara, bawah ni adalah selatan. Okey, selatan. Yang sebelah kanan ini adalah timur. Okey, dan juga sebelah kiri ini adalah barat. Nampak tak? So, kalau kita nak allocatekan benda ni, okey, kita tahu bahawa sebelah kiri ni always barat. Ya, sebelah kiri ni always barat. So, barat laut, barat dan juga barat daya. Sebelah kanan ni pula kalau kita tengok dia timur laut, timur dan juga bawah sekali tenggara. Dia begitu. Okey. So kesimpulannya,
Yang atas semua ada laut. Kalau arah matangi perantaraan, atas tu semua laut. Bawah ni daya, okey, dan juga tenggara. Okey. Tenggara in English je. Tenggara. Southeast. Yes, southeast. Yes, southeast. Dia panggil southeast. Dia masih lagi gunakan arah mata angin. Southeast, southwest. Okay. Kemudian northeast, northwest. Dia gunakan masih lagi. Dia masih gunakan gabungan tu. Southeast, southwest, northeast, northwest. Dia tak macam kita. Kita ada barat laut, barat timur laut, barat daya, tenggara. Okay. So itu perbezaan dia lah. Okay. Baik. Okey, dua jenis kegiatan utama ekonomi penduduk di kawasan peta. Baik. Kegiatan ekonomi. Macam mana kita nak tengok kegiatan ekonomi di kawasan peta ni, cikgu? Baik. Kalau kita nak tengok kegiatan ekonomi, okey, senang saja iaitu kita tengok apa yang banyak terdapat di kawasan ini. So, first kita tengok apa? Kegiatan ekonomi sebenarnya kerja apa kat situ ada? Apa kerjaan yang situ ada? Okey, kalau kita tengok banyak simbol-simbol ni, okey, kita tengok banyak simbol ni, ini maknanya apa? Iaitu kelapa sawit, betul? Kelapa sawit. Okey. Baik. Kemudian kita tengok apa lagi yang ada. Okey, iaitu ini hutan. Okey. So dan juga kita tengok ada tak tanda lain seperti kilang ke apa? Oh, tak ada juga. Okey, jadi kita boleh assume bahawa dua jenis kegiatan utama ekonomi. Okey, baik. Satu lagi, kalau kita boleh tengok iaitu Pekan Darat, Balai Polis, Pejabat Pos, dan juga kita boleh assume satu lagi iaitu kita boleh assume pantai berpasir biasanya buat apa? Pantai berpasir kat sini buat apa sebenarnya biasanya? Pantai berpasir. Biasanya buat apa? Siapa tahu? Apakah? Pantai berpasir sebenarnya digunakan untuk pelancongan. Ataupun kawasan rekreasi. Kawasan pelancongan ataupun rekreasi. Sebab pantai berpasir bukan semua ada kat Malaysia. Kebanyakan Malaysia ni pantainya pantai berlumpur, kecuali beberapa tempat seperti Port Dickson, seperti Pantai Timur. So kalau pantai berpasir biasanya akan dibuat pelancongan. Jadi kegiatan ekonomi yang utama penduduk di kawasan peta ni kita boleh assume yang pertama iaitu penanaman kelapa sawit. Kelapa sawit, dan juga satu lagi kita boleh assume sebagai iaitu pelancongan. Begitu. Penanaman kelapa sawit dan juga pelancongan. Jadi inilah dua jenis kegiatan ekonomi utama penduduk di kawasan peta berdasarkan kepada peta itulah. Baik. Seterusnya kita tengok, nyatakan dua ciri pandang darat budaya yang terdapat dalam peta RG 5437. Boleh juga, Aaron? Boleh. Boleh juga. Boleh juga. Selain daripada pelancongan, kalau kamu nak buat perikanan pun boleh. Perikanan pun boleh. Baik. Dua ciri pandang darat budaya terdapat dalam peta RG 5437. So kalau kita tengok 5437. So ini 54. Kemudian 37. Mana kotak dia? 54 ini 54. Kotak 54. Dan juga 37. So kita boleh kita buat macam ni. So mana kotak dia mana? Kotak dia yang pertemuan itulah. Maka kalau kita tengok di sini, apakah yang dikatakan sebagai ciri pandang darat budaya dalam kotak ini?
Dalam kotak ini ciri pandan darat budaya. Apa yang ada dalam kotak ni? Okey, iaitu dia minta berapa ni? 2 ya. Iaitu kelapa sawit, betul. Kelapa sawit dan satu lagi iaitu okey, jambatan. Ya, jambatan ataupun juga jalan raya ataupun juga pertempatan pun boleh. Banyak. Okey, itu ciri budaya. So kita boleh ambil kat sini. Okey, iaitu ciri pandan budaya kelapa sawit. Okey, kelapa sawit. Okey, kemudian satu lagi iaitu kita boleh buat jambatan. Okey Zah, tak apa. Kan? Hari ni cuaca hujan sejuk. Semua orang tertidur dengan cikgu-cikgu tadi tertidur sekejap. Ngantuk sangat, sejuk. Baik. Soalan seterusnya iaitu yang G. Baik. Apakah pola pertempatan di pekan darat? Okey, pola pertempatan. Ingat lagi tak pola pertempatan? Okey, pola pertempatan ada 4 kan? Okey, pola pertempatan. Okey, berjajar, berpusat, berkelompok dan juga berselerak. So ada 4. Okey, kalau kita tengok pekan darat 5537, mana pekan darat? Itu dia. Okey, pekan darat okey 5537 bermakna di kawasan ni lah. Okey. Pekan darat 5537. Okey. Apakah jenis berselerak ke tu? Are you sure berselerak? Are you sure berselerak? Are you sure berselerak? Okay. Are you sure? Itulah. Kena kepastian. Are you sure ini berselerak? Adakah berjajar? Ini yang korang kena tengok betul-betul. Cuba tengok betul-betul. Nampak tak dia punya clue dekat sini? Clue dia sebenarnya adalah jalan raya. Okey, dan ada jalan raya ini dia bertemu di sini menjadi simpang. So kalau kamu tengok simpang tu bermakna kebanyakan penempatan berada di simpang ini. Bermakna dia okey. Dia berpusat. Kalau berjajar yang ini. Ini berjajar. Tu berjajar. Ini pun berpusat. Ini berkelompok. Okey, ini berjajar. Jadi kita boleh kenal. Kalau berpusat dia mesti berada di simpang jalan raya, itu berpusat. Kalau berjajar di sepanjang jalan raya atau sepanjang sungai. So kalau kita lihat jawapan bagi apakah pola pertempatan, so kita boleh mentionkan kat sini pola pertempatan. Pola pertempatan berpusat. Begitu. Baik. Mengapakah pola pertempatan dibina sedemikian rupa? Ini ayat geografi ni. Ingat geografi dengan sejarah, okey, jawapan sama iaitu perlu dibina dalam ayat yang penuh. Ya. Okey. So kita kata pola pertempatan dibina sedemikian rupa. Okey. Kerana bertumpu ataupun tertumpu. Okey. Kerana kita kata pertempatan tertumpu. Okey, tertumpu kepada bukan tertumpu di simpang jalan raya. Di simpang jalan raya. Kemudian bila simpang jalan raya kita tahu kat situ ada apa? Situ ada banyak kemudahan awam. Kalau kamu tengok, dekat sini ada apa? Dekat pekan darat contohnya ada apa? Kat situ ada BP, Balai Polis. Kemudian PP. Ada PP. Bukan PP ni. PP itu pejabat pos, pandai. Jadi PP itu pejabat pos. Bukan PP ni. PP ni semua orang ada. Jadi itu kawasan pusat bandar. Jadi kita boleh mentionkan kat situ pertempatan bertumpu di simpang jalan raya dan kita mentionkan terdapat
Okey, terdapat pelbagai kemudahan awam. Sekejap, ada orang nak sampai tadi. Ya, halo. Yes, yes. Okey. Baik. Sibuk cikgu hari ni ya. Baik. Terdapat pelbagai kemudahan awam. Okey, di di pusat bandar ataupun di pekan tersebut. Okey, pekan itu seperti apa? Okey, seperti balai polis, okey, dan pejabat pos. Okey. Jadi kita boleh buat situ. Okey, yang okey, yang menjadi tumpuan, okey, tumpuan penduduk, okey, di sekitar kawasan ini. So macam tu. Dapatlah 2 markah. Okey. So pertempatan tertumpu sepanjang jalan raya. Okey, so terdapat pelbagai kemudahan awam di pekan itu. Seperti bagi contoh balai polis dan pejabat pos, beri markah lagi. Dapat markah lagi. Yang mana ianya menjadi tumpuan penduduk di sekitar kawasan ini. So inilah cara bagaimana untuk memperoleh 2 markah daripada soalan struktur geografi ini. Okey. Okey, dapat? Okey. Dapat tak ni? Korang menyalin ke tak menyalin ni? Ke korang diam macam ni? Dapat Alright. Sudah. Okey, baik, bagus. Khusyuk salin. Satu yang cikgu puji pada korang semua Okey. Cikgu tak tahulah tapi pada cikgu korang semua satu yang cikgu pujilah. Okey, iaitu